أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله ولا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang penonton Akademi Tarbawi yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kita daripada kitab Tanbihul Ghafilin. Masih lagi kita dalam bab Al-Ikhlas. Masih lagi kita dalam bab yang pertama, iaitu bab Al-Ikhlas. Dan kita dalam hadis ataupun dalam poin yang ke-10. Berkata Al-Faqih rahimahullah Abu Laith telah membicarakan kepadaku sebahagian daripada fuqaha yang sanad-sanad mereka bersambung kepada Uqbah bin Muslim daripada Syafi'ul Asbahi, telah membicarakan kepadanya bahawa telah masuk ke Madinah. Dia telah masuk ke Madinah. Maknanya Syafi'ul Asbahi ini telah pergi ke Madinah. Di sana ramai orang sedang mengerumuni seorang lelaki. Kemudian Syafi'ul Asbahi kata, "Man hadha? Siapakah orang ini? Siapakah yang dikerumuni ini?" Faqalu Abu Hurairah. Lalu mereka mengatakan, itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka aku pun mendekati padanya sehingga aku berdiri di hadapan, betul-betul di hadapannya. Pada ketika itu Abu Hurairah sedang berbicara kepada orang ramai. Dia sedang mengajar lah. Sahabat-sahabat Nabi ini adalah guru pada tabi'in. Jadi bila tabi'in jumpa sahabat-sahabat, mereka akan mengerumuni dan meminta ilmu dan hadis daripada sahabat-sahabat ini. Jadi bila tengok orang ramai, beliau pun tunggu. Sehinggalah sakata wa khala. Bila Abu Hurairah pun dah berhenti mengajar, dah tak cakap lagi dah, orang pun pergi, beransur pergi. Dan dah tak ada siapa. Khala maksudnya khala, tinggal seorang-seorang. Dah orang semua dah bersurat. Qultu lahu anshudakallah. Semoga Allah merahmati kamu. Maknanya macam gitulah maksud doa ini. Maka bacalah kepada aku satu hadis yang engkau mendengar daripada Nabi SAW, daripada Rasulullah SAW, dan engkau hafal, dan engkau mengajarkannya, dan engkau telah mengamalkannya. Faqala Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun menjawab bila dia minta macam tu. Abu Hurairah kata, Uq'ud, duduklah kamu. La uhaddithannaka bihadithin haddathaniyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuh. Jadi Abu Hurairah kata, duduk. Aku akan bagi tahu kepada engkau satu hadis yang mana telah dibicarakan kepada Rasulullah sallallahu
pada ketika itu tak ada orang lain melainkan aku dengan Rasulullah SAW sahaja. Ini hadis ni. Hadis ni dia banyak macam ni. Tok guru tu ambil daripada gurunya dalam keadaan dia seorang-seorang. Seperti mana Rasulullah SAW, sahabat itu mengambil daripada Rasulullah SAW dalam keadaan dia seorang-seorang. Ini maknanya kalau kita nak tolak hadis ahad, maka hadis-hadis begini akan tertinggal dalam kumpulan hadis kita. Jadi ini Abu Hurairah dapat dari Nabi SAW, dan Abu Hurairah mengajar kepada Syafi'ul Asbahi ini pun seorang-seorang. Tapi kita baca ni ramailah sebab kita baca daripada Abu Laith yang dah tulis dalam kitab dah. Jadi dia pun kata, ni siapa kata ni? Syafi' al-Asbahi kata, summa nashara nashratan. Kemudian dia pun terseduh sedap. Dia nak cakap je, dia nak beritahu hadis tu, nashara nashratan ay syahiqa syahiqatan fa kharra ma'ashiyan alaih. Menangis sampai tak boleh nak bercakap. Kemudian dia duduk diam sekejap. Kemudian bila dia dah okey, dia dah tenang, dia sapu muka dia dan dia berkata, aku akan menyampaikan kepada engkau satu hadis yang Rasulullah SAW telah sampaikan kepadaku. Kemudian menangis lagi, terisak-isak, rindu kepada Nabi ni. Sahabat-sahabat rindu pada Nabi ni lebih kepada kekasih rindu pada kekasih. Rindu anak, ibu kepada anak. Sahabat rindu pada Nabi ni, sehingga Abu Bakar wafat dalam keadaan rindu pada Nabi SAW. Rindu sehingga sakit. Rindu sungguh. Kasih mereka kepada Nabi ni kasih sungguh. Jadi bila dah menangis sekali lagi dalam waktu yang panjang, semua afaq, kemudian dia pun sedar. Sedar ni maksudnya dia pun kembali daripada tangisan dia. Dan dia menyapu mukanya. Kemudian barulah dia kata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Jadi kita tak rasa macam mana sahabat-sahabat rasa. Kita rindu kita tu tak sama dengan rindu sahabat-sahabat. Jadi susah kita nak termasuk dalam hadis, maka ni adalah ikhwanku, saudaraku. Kemudian sahabat-sahabat kata kita ke, susah. Kita nak kena tanam rasa rindu. Rasa bila sebut Nabi tu rasa teringat sungguh, rasa nak berjumpa sungguh. Ini benda ni tak boleh buat-buat. Benda ni kena dipupuk. Kecintaan kepada Nabi ni perlu dibina. Dibina dengan kesungguhan, mengikuti sunnah Nabi SAW. Telah menyebut Rasulullah SAW, faqal, lalu dia berkata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yawmal qiyamah yaqdi baina khalqihi wa kullu ummatin jasiyatin fa awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'a al-Qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Dia cerita satu hadis qudsi yang menceritakan tentang hari akhirat. Macam mana hadis ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat sedang Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan tentang makhluk-makhluknya ini. Lalu makhluk-makhluknya pun berkumpul, dan yang mula-mula dipanggil pada hari itu adalah seorang lelaki yang dia dah hafal Al-Quran. Banyak baca Quran sehingga hafal Al-Quran.
Dan seorang lelaki yang dapat harta yang melimpah ruah, banyak harta dia. Dan seorang lelaki yang mati fi sabilillah, dia terbunuh di jalan Allah. Yang kedua, yang lelaki yang terbunuh di jalan Allah. Yang ketiga, lelaki yang banyak harta. Dia tukar. Fayaqulu Allah Ta'ala lil qari. Allah berkata kepada ahli Quran ni, orang yang baca Quran banyak ni. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Alam u'allimuka ma unziltu ala rasuli. Bukankah aku telah mengajarkan engkau apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Bala ya Rabbi. Dia kata, ya wahai Allah, ya engkau telah mengajarkan aku Al-Quran. Qal famadha amilta fima ataituk. Allah tanya, apa yang kamu dah buat dengan apa yang aku kurniakan kepada kamu itu? Dia jawab apa? Kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahar. Aku telah menghidupkannya sepanjang malam dan siang. Ni jawab confident ni. Tapi Allah kata apa? Wa yaqulullahu ta'ala lahu kazzab. Kamu berdusta. Ini musibah, tuan-tuan. Kita kembali kepada Allah dengan hafazan Al-Quran kita, dengan tilawah kita yang sedapnya. Tapi bila Allah kata kita bukanlah mendirikannya siang dan malam, kita telah berdusta. Wa taqulul malaikah. Malaikat pun kata, kazabta, betul dia ni bohong. Kita cuba bayangkan, tuan-tuan. Kalau kita kat dunia ni, orang kata kita penipu, kemudian budak-budak kecil-kecil kata, betul-betul pembohong, penipu. Oi, kita punya muka, tuan-tuan, macam mana nak jadi? Ini Allah kata kazabta. Dan yang duduk bersorak ni bukan budak-budak, bukan orang biasa-biasa ni, para malaikat pun duk kata kazabta. Engkau ini apa? Berdusta. Bal aradta an yuqal fulanun qari. Tapi apa yang hendak daripada bacaan Quran itu, supaya engkau disebut sebagai orang yang mahir Al-Quran, orang yang qari Al-Quran, orang yang tera Al-Quran, orang yang alim ilmu Al-Quran. Allahu Akbar. Faqad qila dhalik. Hana orang kata begitu, dan orang pun telah berkata begitu. Fayu'mar bihi ilan nar. Lalu dia pun dicampakkan ataupun disuruh untuk dicampakkan ke dalam neraka. Ni tuan-tuan, hafal Quran tapi masuk neraka. Sebab apa? Sebab riak, sebab nak orang puji, sebab tidak ikhlas. Ini perkara yang ngeri tu. Kita cerita ni pun tak tentu macam mana kita baca hadis ni, tapi amalan kita macam mana. Kita jawab sendiri dengan apa yang ada dalam hati kita. Kita kena pupuk, tuan-tuan. Kita nak menuju ke dalam syurga Allah ini bukan serta-merta, tapi kita kena mendidik diri kita ni agar kita layak untuk kembali dan menjawab di hadapan Allah dengan jawapan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ikhlas. Jadi kita kena didiklah diri kita ni dengan ikhlas. Sebab tu kita kena ikhlas. Baca Quran pun banyak pun kalau tak ikhlas tak guna. Tapi janganlah sebab hadis ni kita tak baca Quran, itu salah faham hadis. Kita kena sebab hadis inilah kita banyak baca Quran supaya kita ikhlas. Itu yang kita sepatutnya kita faham daripada hadis. Jangan kita salah faham.
Kemudian hadis ni panjang sikit lagi, tak habis. Wa yuqalu li sahibil mal maza amilta fima ataituka bihi. Dan ditanya pula kepada sahibul mal ni, pemilik harta ni. Allah tanya kepada pemilik harta ni, apa yang telah engkau buat dengan apa yang telah aku berikan kepada engkau? Ya Allah beri ni apa? Harta lah. Dia kata apa? Kuntu asil bihir rahmi. Dia kata dengan harta yang Allah bagi tu, dia menghubung silaturahim. Wa atasaddaq bihi, dan aku bersedekah dengannya. Fa yaqulu Allah Ta'ala kadzabta. Allah kata engkau bohong. Macam tu juga orang malaikat pun kata, oh engkau bohong. Wa taqulul malaikah kadzabta bal aradta an yuqal fulanun jawadun faqad qila dhalika fayu'mar bihi ila an-nar. Dia nak orang kata dia ni pemurah, dia ni baik, dia ni apa, jawad ni orang yang suka memberi. Orang pernah kata dah benda tu di dunia dulu, orang pun kata kat dia jawad. Dia nak orang kata dan orang dah kata. Lalu Allah perintahkan dia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian didatangkan dengan wa yu'ta billazi qutila fi sabilillah fa yaqulu lahu lima qutilta. Kemudian datang lagi orang yang mati fi sabilillah, dibunuh di jalan Allah, dalam medan perang. Kemudian Allah tanya kepada dia, kenapa kamu dibunuh? Dia kata apa? Dia jawab, qal qataltu fi sabilik hatta qutiltu. Aku telah berperang di jalanmu sehinggalah aku terbunuh. Allah tanya dia, kenapa engkau dibunuh? Mati macam mana ni? Dia kata, aku mati sebab aku berperang di jalanmu ya Allah. Kemudian sehinggalah aku ini terbunuh. Kemahalan ni mati fisabilillah ni, mati syahid ni. Siapa tak mau tuan-tuan mati syahid? Tetapi kalau mati syahid, niat tak betul, musibah. Apa dia jadi? Allah kata apa? Allah kata, فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَّبْتَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَّبْتَ. Allah kata engkau telah berdusta, dan malaikat pun kata engkau telah berdusta. Malaikat ramai ni kata engkau telah berdusta. Kemudian berkata bal aradta an yuqalu laka jari. Tapi engkau sebenarnya pergi perang sebab nak orang kata engkau ini pemberani. Jari, orang yang berani. Faqad qila dhalik. Orang pun dah kata dah engkau ni pemberani. Orang kata pemberani lah, dia dah mati fisabilillah. Tapi orang tak tahu niat dia. Kemudian faqad qil dhalika fayu'mar bihi ila an-nar. Dikatakan dah benda itu kepada engkau dan dicampakkan di dalam neraka. Summa daraba Rasulullah biyadihi ala rukbatayhi. Kemudian Abu Hurairah kata, Nabi pun tepuk lutut aku. Tepuk lutut aku. Dan Nabi pun bersabda, Ya Aba Hurairah, ulaika thalathatu awwalu khalqillahi ta'ala tusa'iru bihimun nar yawmal qiyamah. 3 orang ni lah orang yang mula-mula sekali dicampak ke dalam api neraka. Qal fa balagha dhalika al-khabaru Muawiyah. Jadi berita ini atau hadis ini dibawa sampailah ke pendengaran Muawiyah. Muawiyah dengar hadis ini. Fa baka bukaan
syadidan. Lalu dia pun menangis teresak-esak. Muawiyah menangis sungguh-sungguh. Wa qala sadaqallahu wa rasuluh. Dia kata benarlah firman Allah dan Rasulnya. Kemudian dia membaca ayat daripada surah Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Bahawa siapa yang mahukan dunia, dia nak kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan balas balik amalan-amalan dia fiha, di dunia, hum fiha la yubkhasun, mereka di dalamnya, dalam dunia ini la yubkhasun, tidak merasa duka cita. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, dan sesungguhnya mereka itu tidak ada pada mereka di hari akhirat melainkan an-nar, neraka. Wa habita ma sana'u, dan terbatallah apa yang telah mereka kerjakan. Amal-amal baik mereka habis, hilang tuan-tuan. Hilang. Tak ada amal-amal soleh. Wa batil ma kanu ya'malun, dan amal-amal mereka ni semuanya akan terbatal. Terbatal ni maksudnya apa? Tidak diterima dan tidak mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan yang paling ngeri. Kita buat baik dan kita kembali kepada Allah, duk harap apa yang kita buat, balik-balik jumpa Allah, tak ada. Amal-amal yang kita duk rasa kita duk kumpul lama ni terbatal. Sebab apa? Sebab kita nak daripada amal-amal itu habuan-habuan dunia, dan Allah beri habuan dunia. Allahu Akbar. Kita ni macam-macam dapat atas dunia ni. Ini kita risau ni. Kita risau. Tapi kita nak juga. Itu masalah kita. Risau ni tentang dunia ni. Tapi memang kita nak lah dunia ni. Jadi macam mana kita? Kita kena mujahadah, melawan keinginan nafsu. Banyak orang dia hidup di atas dunia ini kelalaian, tapi dia merasakan itulah ketaatan Allah. Kita dengar perkataan salaf tentang ikhlas, sambungan kita. Berkata Abdullah bin Khaybat Al-Antaki, ini ulama ataupun tabi'in di sebelah Turki sana, sempadan Turki Syria, Antakya. Dia kata apa? Yaqulullah ta'ala li'abdihi yawmal qiyamati idza iltamasa as-sawaba 'amali. Bila manusia duduk pergi ke akhirat, dia duduk cari pahala-pahala amalan dia. Allah kata kepada mereka, alam nu'ajjil laka thawabak. Apa duk cari apa? Bukan aku dah advance kan dah. Ini terjemahan bahasa hari ni. Allah tanya kepada mereka, hampa cari apa lagi? Bukan aku dah segerakan balasan kamu dahulu? Alam nusi'u laka fil majalis. Bukan aku dah luaskan majlis untuk kamu. Maknanya kita nak duduk, orang pun bagi tempat duduk, VIP punya pasal. Alam takun al-mar'as fi dunyak. Bukankah engkau diangkat menjadi ketua dalam urusan dunia engkau? Alam nurkhas bai'ak wa shira'ak. Bukankah jual beli engkau menjadi mudah?
Orang pun buat mudah-mudah dengan kita, kita dah jadi VIP kan. Sebab apa? Sebab kita orang soleh, sebab kita orang tengok kita ni orang alim. Jadi orang mudahkan. Beli apa pun, ni untuk guru kita bagi kurang. Ni mujahid fisabilillah ni kita bagi kurang. Allah tanya, bukankah itu telah kami lakukan? Alam takum mislu hadha wa ashbaha? Atau perkara-perkara yang lain seumpama ini? Ini bahaya tuan-tuan. Ini ulama faham daripada hadis ni. Maknanya semua kemudahan-kemudahan kita di dunia ini, kita patut risau. Kita jangan seronok sangat bila orang muliakan kita. Kita kena risau. Sebab kita takut kemuliaan ini hanya di dunia sahaja. Jadi memang syok tuan-tuan. Pergi makan, tak ada nak bayar lagi. Tu tadi ada orang bayar. Kita pun tak tahu siapa dia. Sebab apa? Sebab dia pernah mengaji dengan kita. Jadi kalau kita fikir balik, kita jadi risau tuan-tuan. Macam mana ni? Kita makan pun orang tolong bayar. Dah lah duit yang kita dapat ni pun orang bagi. Tak buat kerja apa pun kita mengajak, boleh orang boleh sepatah dua. Kita pun dapat buat. Macam mana ni? Sekali tu macam bagus lah. Ya, kalau kita tengok sekali lagi, kita risau apa yang dimudahkan di dunia ini. Takut Allah susahkan di akhirat. Jadi kita jangan mencari benda itu sebagai matlamat hidup. Orang kita kata, orang Malaysia kata, orang Islam, orang Melayu kata, orang tua kata, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Ini satu kefahaman. Tetapi satu lagi kefahaman, kita jangan mencari-cari ruang untuk makan free. Dan kita juga jangan menolak-nolak persahabatan yang orang nak ulurkan. Jadi terbalik daripada peristiwa pada yang tadi. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Macam tu juga, jangan duduk cari makanan free. Jangan juga duduk cari permusuhan untuk pasal ataupun menolak persahabatan yang orang ulurkan. Allah. Kemudian waqila li ba'dul hukama, dan telah dikatakan kepada sebahagian hukama, manil mukhlis, siapa dia orang ikhlas ni? Jadi mereka pun berkata, qala al mukhlis alladhi yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atah. Orang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan dia, sama seperti dia orang lain menyembunyikan kejahatan. Dia ni geng-geng ikhlas ni, dia buat baik ni nak sembunyi, tak mau bagi orang lain tahu. Kita kalau buat baik ni, boleh bangun tahajud ke, selfie, Masya Allah. Lah ni orang tak boleh pergi masjid, kita boleh pergi masjid, selfie dulu ni. Subhanallah, Masya Allah ni pertama apa, terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri rumah Allah. Tulis kat Facebook tu, tak cukup Facebook lagi, masuk Insta pula. Tengok rasa-rasa macam orang tak tengok, bobo pula story dekat WhatsApp pula. Jadi status WhatsApp pula. Supaya apa? Orang tahu dia ni pergi masjid. Orang tahu kata dia ni dapat kedudukan istimewa. Tapi kalau dia sebagai AJK masjid, nak cerita ke orang dah boleh pergi masjid, lain lah. Allah Ta'ala alam. Jadi niat tu penting. Niat itu penting untuk dibersihkan. Tapi menyembunyikan perbuatan itu lebih dekat dengan ikhlas daripada menunjukkan perbuatan. Allah Ta'ala alam. Li kulli maqam maqal. Pada setiap tempat duduk, tempat kita, ada perkataan yang selayaknya bagi kita. Dan dikatakan kepada Zinnun al-Misri, orang tanya kepada dia, mata yu'lamu ar-rajul annahu min safwatillahi ta'ala? Bila ke orang tu nak tahu dia ini adalah daripada pilihan Allah, dia ini daripada orang yang mendapat rezeki ikhlas ini? Dia tanya, bila kita nak tahu? Dia kata, qal
yu'rafu zalika bi arba'ati asya'. Akan diketahui orang tu ikhlas tak ikhlas 4 perkara. Yang pertama, idza khala'a ar-raha. Sekiranya dia tak suka yang relax. Tak suka rehat. Dia, ini yang Allah kata apa? Dalam fa idza faragta fansab. Sekiranya kamu habis daripada satu ketaatan, berpenatlah kepada ketaatan yang lain. Ni orang ikhlas, Zinnun Al-Misri kata apa? Pertama, dia tak suka rehat. Di mana dia meninggalkan perkara yang kelihatan. Kemudian wa'ata minal mawjud. Maksud dia apa? Dia memberi apa yang ada pada dia. Dia memberi apa yang ada pada dia. Dia tak tunggu. Kita kata tak apa, nanti saya kaya, nanti saya bagilah. Duk ada ni tak boleh bagi. Sebab apa? Sebab ni sikit. Tapi kalau orang yang ikhlas, tak, dia bagi. Wa'ata minal mawjud. Kemudian wa'ahabba suqutul manzilah. Dan dia suka kalau tak ada kedudukan. Dia kena perang, kena letak jawatan. Itu dia paling rasa tenang. Macam dapat naik pangkat. Orang lain, orang ikhlas, dia seronok kena turun pangkat lebih daripada naik pangkat. Orang lah ni ramainya kalau dah tak jadi imam, tapi dah lah surau tu. Kalau dah tak jadi pengurusi, tak duduk dah lah surau tu. Tapi orang-orang ikhlas, dia suka bila dia tak ada jawatan. Alhamdulillah. Ini adalah satu ketenangan baginya. Dan yang keempat, wa istawat indahul mahmidata wal muzammah. Dan dia sama aja. Orang puji ke, orang tak puji ke, dia macam tu. Dia buat je. Ada orang tengok ke, tak ada orang tengok ke, dia macam tu. Dia sama keadaan dia, sama ada dipuji ataupun dicela. Kita, wish, tak tahu aku ni siapa dia ni. Dia kutuk, dia pandang rendah kat aku ni. Habis. Tak ada apa. Kita ambil lagi hadis seterusnya. Warawa an Adi bin Hatim At-Ta'i daripada Nabi SAW annahu qala, Rasulullah SAW telah bersabda, yu'maru bi unasin minan nas yawmal qiyamati ilal jannah. Dibawa orang daripada kalangan manusia, dikumpulkan manusia dulu, lepas tu dibawa sebahagian daripada manusia itu menuju kepada syurga pada hari kiamat nanti. Hatta idza danaw minha wastanshaqu raihataha. Sehingga mereka dah dekat dengan syurga, mereka dapat bau syurga. Wa nazaru ila qusuriha wa ila ma a'adda li ahliha. Depa pun nampak mula dapat bau. Lepas tu dapat nampak apa besarnya istana-istana di syurga ni. Duduk luar syurga dah nampak dah istana-istana syurga. Dan perhiasan-perhiasan yang ada dalam syurga. Nudu an asrafuhum anha. Lalu mereka dipanggil. Dipanggil daripada mendekati syurga. La nasiba lahum fiha. Dan tak ada habuan mereka untuk masuk syurga. Fayarji'una bihasratin wa nadamatin ma a'adadtuhu li awliyaik. Ma a'adadtahu li awliyaik. Wa yaqulu Allah Ta'ala aradtu bikum dhalik kuntum idha khallawtum baraztumuni bil azaim wa iza laqaitumun nas laqaitumuhum mukhbitin.
تراءون الناس بأعمالكم خلاف ما تنطوي عليه قلوبكم حبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني وتركتم للناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم أليم عقابي مع ما حرمتكم من جزيل ثوابي. Oh, ini tuan-tuan, ni tadi kita tengok teruk dah ni. Dia pertama yang masuk dalam neraka. Orang ni lagi teruk lah. Dalam hadis ni cerita depa ni dah dapat nampak dah syurga tu. Dah bau syurga. Tengok ada istana ni dalam syurga ni. Apa kita panggil? Perhiasan-perhiasan syurga ni nampak dah. Tapi tuan-tuan, dia pun nak dekat dengan syurga, dia panggil, ditarik balik. Allah kata, "Hei, ini bukan tempat hampa. Ini bukan tempat hampa." Depa ni pun kata, "Ya Rabbana." Baiklah qusur. Mana dia hilang. Fayarji'una bihasrat. Mereka pun patah balik dengan hasrah, dengan penuh kehampaan, wan nadamah, dan kekecewaan. Ma raja'al awwaluna wal akhiruna bimithliha. Tidak ada orang lain yang patah balik seperti mereka. Mereka aja patah balik. Fayaqulun, mereka pun kata, "Ya Rabbana, adakhaltana an-nar?" Apakah kamu nak campak kami di dalam neraka? Qabla an tarayna min as-sawabi ma a'adadtahu li awliyaik. Kenapa tak masukkan je dalam neraka sebelum kami tengok syurga ni? Depa oh gitu tuan. Dah tengok dah syurga ni, dah tengok apa yang ada dalam syurga ni. Ahli neraka ni tak tahu apa dalam syurga. Depa ni dah nampak dah syurga ni. Dia kata, "Pasal apa tak bagi kami masuk ke syurga terus, dalam neraka terus, tanpa tengok apa yang kau beri kepada awliya-awliya-mu, daripada wali-walimu." Allah. Fayaqulullah ta'ala, Allah jawab mereka. Ya Allah Maha Pengasih, Allah jawab juga mereka. Tapi kalau Allah terus capak gitu, layan pun tak mau, lagi peranau. Dia tak tahu sebab apa. Ini Allah jawab pada mereka ni supaya kita dapat tahu. Allah kata pada mereka, "Aradtu bikum zalika kuntum idza khalawtum baraztumuni bil 'adhaim." Dia kata, "Aku memang nak kamu ini masuk ke dalam syurga. Kamu ni kalau duduk seorang-seorang, kamu akan memandang rendah pada aku ni dengan perkara-perkara yang kamu rasa besar. Wa idza laqaytumun nas laqaytumuhum mukhbitin." Dan bila kamu berjumpa dengan manusia, kamu seolah-olah kamu ini hanya mengharapkan Allah. Tawaduklah depan manusia ni, tawaduk, ya Rabbi. Tara'unan nas bi'amalikum. Tapi sebenarnya kamu nak menunjuk je kamu ini tawaduk. Khilaf ma tantawi alaihi qulubikum. Padahal hati kamu macam lain. Jadi kamu telah memandang hebat pada manusia, tapi tidak memandang hebat apa yang Allah di sisi Allah. Wa ajlalatumun nas, dan kamu memuliakan manusia. Walam tujalluni, tapi kamu tidak mengagungkan aku, tidak membesarkan aku. Wa taraktum linnas walam tatruku li, dan kamu tinggalkan maksiat-maksiat sebab nak manusia kata kamu ni baik. Kamu tinggalkan perkara dosa ni sebab manusia, bukanlah sebab aku.
Hari ini uziqukum, aku memberikan kamu merasai alimu iqabi, betapa dahsyatnya azabku, betapa pedihnya azabku. Iqabi ma'a ma haramtukum an min jazil sawabi, dan apa yang telah aku halang kamu menerima dalam anugerah pemberianku yang banyak. Oi, kita duduk dengar orang kena azab tak boleh nampak bau syurga. Kita rasa tu dah teruk. Rupanya dapat bau syurga pun teruk juga. Dia jadi tekanan emosi sepanjang duduk dalam neraka tu. Dia kata, ish, kita kalau kita baik dulu kita dapat tu syurga, ada istana, nampak perhiasan. Allahu Akbar. Tapi sebab kita nak, manusia pandang lalah apa pun tak ada. Masuk dalam neraka pula. Mereka ni ahli neraka yang tahu macam mana nikmat syurga dan macam mana bau wangi syurga. Allah. Lega sikit pasal hadis ni satu je. Hadis ni dhaif jiddan. Had ni je kita rasa lega. Mudah-mudahan kita tak terjadilah benda ini pada kita di hari akhirat. Hadis ni dhaif jiddan. Dhaif jiddan, tapi kenapa pengarang bawah juga? Sebab dia nak memberi kepada kita ketakutan. Hadis ini dhaif jiddan, dan sebahagian mengatakan hadis ini maudhu'. Allah Ta'ala alam. Sebahagian ulama mengatakan hadis ini muttahimu bil kazib. Salah seorang perawi dia ni dituduh sebagai pendusta, iaitu Abu Junadah. Abu Junadah telah berkata padanya Az-Zahabi. Az-Zahabi telah berkata dalam kitab Al-Mizan, dia adalah muttahimun bil kadhib. Dalam hadis ni ada perawi namanya Abu Junadah, dan dia ini digelar sebagai pendusta. Kita ambil satu lagi, last hadis. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lamma khalaqallahu jannata 'adnin khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, thumma qala laha takallami fa qalat qad aflaha al-mu'minun thalathan, thumma qalat inni haramun 'ala kulli bakhilin wa mira'. Bila Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan syurga Adnin, diciptakan di dalamnya apa yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tak pernah terlintas di dalam hati manusia akan nikmat-nikmat di dalamnya. Summa qala laha takallami, Allah kata pada syurga Adnin, cakaplah. Dia kata apa? Faqalat, syurga tu kata, qad aflahal mu'minun, telah beruntung ataupun telah berjaya lah orang mukmin 3 kali. Kemudian dia kata lagi, inni haramun, sebenarnya aku ini haram, tak akan masuk dalam Jannatul Adnin ini. Kulli bakhilin, setiap orang yang kemut, yang kedekut, yang sayang harta mereka. Wa mira, dan yang megah, yang menunjuk-nunjuk. Maknanya orang yang beri sebab nak tunjuk ke orang pun tak dapat apa, tak dapat masuk syurga Adnin. Dan orang yang tak mau bagi pun tak dapat masuk syurga Adnin. Jadi apa dia penyelesaian dia? Kita memberi dengan niat fisabilillah, dengan niat mendapatkan redha Allah. Ni nak dekat hari raya korban ni, lagi sebulan ni, kita berkorban. Tapi berkorban pula, jagalah jangan menunjuk-nunjuk apa yang kita korbankan. Ini adalah satu contoh.
kesulitan dalam ibadah, yang mana dia adalah perkara yang perlu kita jaga kebersihan ibadah kita. Okey. Dia ada masalah lagi kan? Oh, kita dah melebihi kadar biasa kita. Kita ambil sikit lagi. Satu lagi. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala. Hadis yang tadi hadis dhaif juga. Hadis kedua ni, tapi dia dhaif sebab mauquf. Mauquf. Dhaif bukan sebab ada orang yang dituhmah, tetapi sebab dia sanad dia terputus. Jadi sebelum Ibnu Abbas itu orang tak tahu siapa dia riwayat. Ni tak apalah, ni nanti siapa-siapa pandai mengajar hadis, ilmu sanad ni, ilmu apa, ulum mustalah hadis ni, kita bincang. Kita nak habis sikit. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala lil mira'i arba'u alamat. Orang yang riak ni ada 4 tanda. Yaksulu idza kana wahdah. Idza kana wahduhu yaksulu idza kana wahdah. Dia kalau duduk seorang-seorang dia malas. Wa yanshutu idza kana ma'an nas. Tapi bila ada orang ramai, dia rajin. Dia rajin sungguh. Nak tunjuk kat orang, jadi orang ada ramai ni, rajin lah. Kalau tak ada orang, malas. Wa yazidu fil amal idza usni alaih. Makan puji. Bila orang puji, dia pun semangat. Bila tak ada orang puji, dia pun buat kerja mana boleh lah. Tapi bila orang dah puji, baguslah dia ni, dia pun semangat. Orang Kedah kata makan puji. Wa yanqus idza zamma bih. Bila orang condemn dia, dia pun down. Ini tanda orang riak. 4. Malas bila duduk seorang-seorang. Semangat bila ada ramai. Ada juga orang malas, tak kira ramai ke seorang, itu kita panggil pemalas, bukan riak. Tapi orang yang riak ni, dia duduk seorang-seorang dia buat kerja seorang-seorang dia tak buat. Tapi bila depan orang, rajin. Kemudian yang ketiga, bila orang puji, dia semangat. Bila orang condemn, dia down. Ini tanda orang riak. Siapa kata? Sayyidina Ali. Okey. Sampai di situ sahaja. Kita ambil minggu depan sambungan. Ni gaya-gaya ni minggu depan habis insya-Allah. Bab ikhlas habis kita habis buat. Kau tak ada juga panjang kot ni. Sikit lagi. InsyaAllah lah. Kalau tak ada, mungkin kita belajar sikit lah minggu depan begini kot. Dah sejam dah. Jadi aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat faqadil hajat. Allahumma ij'alna minal mukhlasin wa ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammin taqsirana. Allahumma aktubna ma'al mukhlasin. Allahumma taqabbal minna innaka at-tawwabur rahim. Allahumma tub alaina ya maulana innaka antas sami'ul alim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf lah yang terkasar bahasa, tersalah cakap, tersalah adab, ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin baik dalam penyampaian, dalam pendengaran, dalam pembacaan. Dan mudah-mudahan Allah memberilah kepada kita manfaat daripada majlis singkat pagi ini. Tuan-tuan dapat pahala mendengar, saya dapat pahala berkongsi, dan pengarang dapat pahala amal jariah yang berterusan. Orang-orang yang menerbitkan buku ini kerana Allah SWT akan mendapatkan pahala ilmu-ilmu yang mungkin kita pun tak dapat, tapi dapat kat mereka semua. Mudah-mudahan kita ini tumpang syafaat mereka di hari akhirat nanti. Bila mereka melihat pahala-pahala itu datang daripada poket-poket amalan kita, kita pun boleh dapatlah tumpang syafaat mereka. Wallahu ta'ala alam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.